Okey, boleh. Boleh. Okey, baik Ustazah. Jadi Ya. sebelum Ustazah kita pergi kepada soalan seterusnya lah Ustazah. Tapi sebelum tu saya nak tanya sikit. Mhm. Bagaimana Ustazah handle ataupun apa apakah solusi lah dalam Ustazah mengawal ataupun uh, handle berkaitan dengan cabaran dari segi kawan-kawan Ustazah, rakan sekerja tu. Okey, Cabaran. bagaimana Ustazah hadap apa solusinya Solusi. Solusinya Ustazah buat secara perlahan-lahan lah. Tidak kata terus mengajak kita. Pertama sekali Ustazah buat, kita tunjuk cara dahulu. Okey, kita tunjuk cara dahulu, teknik penyampaian kita, pengajaran kita terhadap anak murid kita, cara macam ni. Jadi, diorang tengok melalui kita buat kem cemerlang Jawi lah. Kem KCJ yang mana murid-murid KCJ ni yang terlibat ni adalah murid-murid yang mendapat markah ujian diagnostik mereka antara markah 58 ke bawah lah. Jadi kita buat camp, masa itulah guru-guru lain dapat melihat cara bagaimana kita sampaikan pada anak-anak didik kita. Dan bila mereka dah tengok cara, mereka dah boleh buat dalam kelas sesi PDP masing-masing lah. Tu solusi yang Ustazah yang Kak selesaikan terhadap rakan sejawat. Okey. Okey. Baik, terima kasih Ustazah di atas pencerahan lah mengenai solusi terhadap cabaran yang dihadapi lah. Okey, soalan seterusnya Ustazah, kita pergi kepada soalan terakhir, kemungkinan terakhir lah untuk ni. Apakah cadangan Ustazah ataupun nasihat yang Ustazah dapat bagi kepada kami semua ni untuk menjadi guru cemerlang lah dalam pendidikan Islam? Dipersilakan Ustazah. Okey, baik, terima kasih Dik atas soalan terakhir lah katakan tak, iaitu apakah cadangan dan nasihat Akak untuk adik-adik untuk menjadi seorang guru cemerlang dalam bidang pendidikan Islam. Okey. Sebagaimana yang akak paparkan kepada adik-adik semua, adik-adik boleh lihat, jom cemerlang bersama. Jika kita nak jadi seorang guru cemerlang, kita tidak boleh cemerlang seorang diri. Okey, kita perlu cemerlang bersama-sama dengan rakan sejawat kita. Dengan cara bagaimana? Okey, semuanya adalah demi amanah. Okey, amanah yang dipertanggungjawabkan. Untuk kita nak jadi seorang guru cemerlang ni, pertama sekali perlu ada dalam jiwa kita ni satu amanah yang kita terima daripada pihak atasan atau bukan amanah yang kita dapat melalui pihak atasan, melalui tanggungjawab yang kita perlu laksanakan. Maknanya amanah sangat besar ni yang perlu kita selesaikan terhadap Allah SWT lah. Amanah bila kita dah dapat rezeki pekerjaan, tanggungjawab kita nak menjadi seorang pendidik, kita perlu buat, kita perlu amanah. Okey, sebagaimana adik tengok yang akak buat, pertama sekali amanah. Okey. Perlu amanah, jujur. Kita nak jadi seorang guru ni kita perlu jujur. Kita dah tahu kita belajar dalam bidang tersebut, kita perlu ada dalam jiwa kita, tanam dalam jiwa kita ni satu amanah yang sangat besar yang perlu kita laksanakan. Yang kedua perlu ada minat. Adik-adik perlu ada minat. Kalau kita tidak ada minat, kenapa kita mohon masuk dalam bidang pendidikan? Betul? Kan? Akak kaitkan dengan akak. Akak dapat tawaran dalam bidang undang-undang, kehakiman. Kenapa akak beralih kepada option pendidikan? Disebabkan minat akak dari kecil lagi. Okay? Dari kecil lagi akak nak jadi proses pembelajaran ni biasalah kan. Macam-macam cabaran dengan kehidupan kita. Pendapatan yang rendah, macam-macam. Jadi banyak kekurangan apa semua. Mungkinlah Allah nak menguji kita masa tu. Sedangkan niat kita, cita-cita kita nak jadi cikgu, bila kita dalam proses pembelajaran ambil peperiksaan daripada UPSR, PMR, lepas tu kita masuk sekolah agama, sekolah SMU, sekolah menengah agama. Akak sekolah menengah agama biasalah. Naknya akak bukan jenis daripada awal, akak jenis orang yang cemerlang daripada awal, tak. Akak ni daripada asal kosong, akak berjiwa semangat yang tinggi.
nak capai sesuatu yang kita hajatkan tu. Jadi dan minat akak terhadap bidang agama ni sangat tinggilah. Akak nak jadi seorang cikgu, tapi tak, bila lepas SPM mohon dalam pendidikan, tidak ada universiti yang buka peluang untuk pendidikan dan tak sesuai mungkin dengan result akak tak dapat. Jadi akak teruskan dengan ambil CJ Tinggi Agama Malaysia lah, STAM. Alhamdulillah akak dapat result dan masa tu rezeki, mungkin Allah nak bagi rezeki, buka peluang kepada murid pelajar-pelajar STAM yang setaraf dengan universiti kan. Bila setaraf dengan STPM. Masuk melalui STAM dengan STPM, bila masuk universiti terus pada degree, macam tu. Jadi tak ada juga bidang pendidikan masa tu. Jadi tak ada pilihan, akak terima juga tawaran USIM, masa tu College Universiti Islam Malaysia, QUIM, dalam bidang syariah. Alhamdulillah akak terima. Yang penting tak kiralah ilmu apa yang datang pun kita kena belajar. Jadi alhamdulillah akak dapat ilmu dari segi undang-undang, dari segi macam ilmu syariah kan, masuk kod semua-semua. Jadi benda tu tidak semestinya kita berada dalam bidang tu kita tak boleh menjadi profession yang kita nak. Tak semestinya. Semuanya bergantung kepada minat. Betul? Okay, minat penting. Minat sangat penting. Kalau tak ada minat, kita tak akan buat sesuatu kerja, tanggungjawab kita tu dengan sebaik yang mungkin. Sambil lewa kan. Tak minat, sajalah minta bidang pendidikan sebab mudah kerja. Jangan ada niat untuk dapatkan mudah pekerjaan. Jangan. Kita hapuskan dulu benda tu. Niat kita untuk betul-betul ikhlas nak mendidik anak-anak bangsa kita dengan baik, sebaik mungkin. Okay, ada minat. Yang ketiga ialah bila kita dah minat nak jadi cikgu, kita kena aktif. Jangan minat saja tak aktif. Kita kena aktif. Kena buat sesuatu. Bila buat sesuatu, jadi maknanya pandangan masyarakat, pandangan jabatan nampak kita ada kelayakan untuk menjadi, untuk melantik kita sebagai, contohnya sebagai JU, jurulatih utama kan, jurulatih utama daerah. Kemudian bila kita dah laksanakan amanah yang pegawai serahkan pada kita, kita terus pada JU negeri pula. Jadi kita kena aktif. Bukan aktif di sekolah sahaja, kita kena aktif di luar sekolah juga, terutama sekali di bawah jabatan kita lah, jabatan JPN, jabatan JPN masing-masing. Jadi kena aktif. Yang keempat, Kak buat niat lah. Maksudnya kita, minat kita tu semua, aktif kita tu dengan niat, bukan tidak ada niat untuk nak menunjuk-nunjuk pada orang sekeliling. Niat kita hanya satu, untuk kita nak dapatkan ilmu. Yang pertama, bila kita keluar daripada sekolah kita, kita bertemu dengan rakan-rakan daripada sekolah yang lain, kita dapat berkongsi ilmu, betul? Kita dapat berkongsi. Bila kita berjumpa dalam satu grup, contohnya dalam kursus, contohnya kita masuk join kursus Jawi, kursus bahasa Arab, kita jumpa dengan peserta ni dengan pelbagai sekolah, pelbagai JPN yang berlainan. Bila cuti sekolah, orang daripada orang Kelantan ngajar di Sarawak balik Kelantan, temu situ. Lepas tu mereka berkongsi cara pengajaran mereka dengan kita. Jadi kita boleh, mana benda yang kita boleh ambil, kita ambil. Jadi niat kita untuk tambahkan ilmu. Tambahkan ilmu pengetahuan kita dan kita boleh aplikasi di sekolah kita sendiri. Niat tu penting. Bukan niat kita nak aktif ni sebab dapat bersama-sama dengan orang-orang hebat, ada gambar, itu salah. Jangan ada niat yang seleweng lah. Niat yang kerana Allah, lillahi ta'ala. Kita buat satu kerja ni memang kena niat. Okey? Maksudnya, dan satu lagi, and juga akak buat ni lah, boleh nak nak 1000 daya tak nak 1000 dalih. Kata tak? Kalau kata macam-macam, kata macam mana Ustazah Nik buat pada murid-murid Ustazah Nik, siapa dapat murid dapat kuasa ijawi. Jadi kita bagi tahu, kita kongsi dengan ilmu kita, bergantung pada mereka lah. Nak ke tak nak 1000 daya, tak nak macam-macam dalih lah. Komitmen tu lah, ada anak, semua orang ada anak kan, semua macam ni, ada mak ayah. Jadi bergantung pada masing-masing. Itu penting. Okay, yang seterusnya A ni, ambil tindakan. Okay, bila kita dah buat semua tu, kita aktif, kita kena buat. Jangan kita minat saja, aktif saja, pergi situ, pergi sini, tapi di sekolah kita tak buat sesuatu pada anak murid kita. Betul? Jadi kita kena ambil tindakan lah. Ambil tindakan, laksanakan. Contohnya intervensi.
kelas intervensi, maksudnya lebih masa pengajaran kita di luar waktu sekolah. Kita tidak boleh bergantung kepada waktu yang diperuntukkan sahaja. Sebab kalau subjek Jawi ni 30 minit tidak akan mencukup, memang tak cukup. Murid tidak akan kuasai sepenuhnya. Jadi kita kena pengorbanan situ ada jugalah. Kena ambil tindakan macam-macam lah. Semuanya pengorbanan lah, letak atas satu pengorbanan je lah. Hasil akhir sekali ialah hasil kemenjadian. Bila kita dah buat tindakan semua tu dengan kat sekolah kita dapatlah hasil. Kita nak dapatkan hasil ni dengan kita buat intervensi tu, kita perlu ada ujian diagnostik dulu. Tak kira lah subjek bahasa Arab ke, kita buat soalan kata sebelum kita bagi teknik dulu. Soalan yang pengetahuan sedia ada dulu yang mereka ada. Jadi kita panggil ujian diagnostik lah. Jadi kita bagi dulu tengok berapa mereka kuasai dan memang 1% bila kita buat ujian diagnostik ni memang kita akan dapat lihat murid tidak kuasai. Jadi kita simpan data tu, kita buat satu intervensi, buat kelas, buat camp Jawi semua, pengorbanan semua lah tu. Lepas tu last kali kita dah sampaikan pada murid kita dengan semua teknik, kaedah kemahiran Jawi ni, dan kita akan buat ujian post pula. Dari situlah kita dapat hasil kemenjadian murid. Dan akhir sekali murid pun berminat. Sampai murid cakap, Ustazah bunyi loceng kan? Ustazah dah habis dah masa Ustazah. Alah, sambunglah lagi Ustazah. Mintalah dengan cikgu ni, Ustazah sambung. Sampai macam tu. Kita nak murid kita, nak ke kita. Bukan kata, lambat lagi kau Ustazah nak keluar. Tak nak macam tu kan. Jadi kita nak murid kita ni, kita mengajar mereka ni biar sampai mereka tak khabar masa habis dah. Mereka minta pula lagi. Ustazah sambung lagi lah minta dengan cikgu ni. Terpaksa kadang-kadang tu Ustazah ambil peluang jugalah. Sekiranya di sekolah ada program kesibukan guru-guru lain, Ustazah ambil peluang. Masa Ustazah free setengah jam contohnya, patutnya Ustazah rehat, Ustazah minta dengan cikgu tersebut, Ustazah sambung. Murid suka melompat-lompat. Ustazah macam ni. Alhamdulillah lah. Jadi itu antara perkongsian akak dengan adik-adik semualah berkenaan dengan pengalaman akak sebagai seorang guru cemerlang sehingga sekarang ini. Alhamdulillah akak syukur dan akak dapat hasil rezeki ini akak kongsikan dengan anak murid akak. Asalnya boleh akak sambung lagi. Asalnya akak buat benda ni tidak ada niat satu pun untuk akak capai nak mohon GC. Tak ada. Daripada akak bertindak masuk ke Kelantan tahun 2015 di Rantau Panjang, akak buat intervensi ni sehinggalah akak mohon GC ni tidak ada niat untuk akak buat intervensi ni untuk nak mohon GC. Nak mohon GC ni ada beberapa syarat. Ustazah tak ambil cakna pun nak mohon GC, buat macam mana macam ni. Yang hadirkan Ustazah untuk mohon GC ni atas dasarkan rakan-rakan kumpulan Jawi Az-Zahra. Bila ada siaran ni, iklan ni semua sampai ke sekolah masing-masing, guru besar sebarkan dalam grup cikgu-cikgu. Siapa yang nak berminat untuk mohon GC, mohon. Jadi akak tak hirau benda tu kan. Sampailah seorang rakan Ustazah sendiri, grup Jawi Az-Zahra, Tok Guru Ustazah sendiri, Ustaz Mansur, dia cakap, Nik, ada keluar iklan GC ni. Saya nak, Nik mohon. Dia kata gitu. Lepas tu Kak Nik cakap, tak nak lah Ustaz. Buat gapo? Kita kata buat gapo? Bukan kita nak pakak pun. Kita suka ngajar gini. Nak dapat murid dapat faham. Murid suka kita ngajar pun dah memang puas hatilah. Kita penat lelah akak buat laksanakan ni. Penat lelah akak. Memang terkambuslah dengan rasa bahagia kita. Murid tu minat pada kita. Macam tu sampai sekali. Alhamdulillah. Jadi dengan mohon GC ni atas desakan rakan-rakan lah. Minta dengan beliau pesan, kita mohon GC ni bukan kita nak kejar pangkat atau darjat, tapi kita mohon GC ni adalah untuk kita lebih boleh perbaiki lagi kelemahan kita dalam PDP kita. Maksudnya bila kita mohon ada pencerapan daripada Nazir kan. Nazir ni kan banyak perkongsian mereka berkenaan dengan pendidikan, dengan gelombang macam-macam gelombang kan yang dia berkait dengan pendidikan lah. Jadi di situ beliau pesan, kita mohon GC ni adalah untuk kita menambah baik lagi
segala kerja buat kita sebelum ni ke arah yang lebih baik lagi. Jadi dengan penekanan beliau masa tu pada akak, jadi akak menerima apa sokongan beliau untuk Kak mohon. Jadi Kak mohon saya saja mohon. Tapi sebab kita dah buat dah, sebab benda tu dah ada. Dia kata, rugilah kalau tak mohon sebab peluang. Orang Cina semua berebut-rebut kata kan, berebut mohon GC. Tapi orang Melayu tak berebut pun. Sebab apa? Sebab takut orang kata, macam-macam lah. Ni, segan, tak mampu, macam tu dan sebagainya lah. Banyak cabaran ni. Dan jadi cabaran juga kita memerlukan satu grup yang betul-betul dan positif lah. Betul-betul ke arah kecemerlangan. Kalau kita berada di grup yang lemah semangat, sampai kita sendiri, kita akan menjadi lemah semangat juga. Kita dalam grup yang semua kuat semangat lepas kita jadi jakit semangat. Macam itulah. Okay? Itu sahaja perkongsian pada akak. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Taala dan yang kurang itu daripada akak sendiri. Wallahualam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak kepada Ustazah Nik lah kerana dengan perkongsian beliau banyak ilmu sebenarnya terdapat dan dengan masa yang diberikan ni memang tak cukup. Betul. Sebabnya banyak lagi pengalaman ataupun lah Ustazah sendiri orang kata makan garam dulu kan. Dia pengalaman di sekolah dalam berkhidmat ni memberi kita inspirasi dan juga kata apa, muka minda kami lah dalam berkhidmat ni. Dan memang tak cukup sangat lah. Nanti kemungkinan besar ataupun kami sendiri pun boleh kontak Ustazah sendiri InsyaAllah kalau boleh. nak ambil nasihat ke apa semua kan. Boleh. Memang inilah tak cukup. Kita tak cukup. Dan kalau tengok kepada Ustazah punya apa ni, amanah ni lah, kata tagline, bukan tagline, kata tingkatan lah, gitu amanah ni. Dan saya tertarik dengan niat Ustazah tu. Niat Ustazah tu bukan untuk nama ataupun pangkat, tetapi Ustazah dah buat daripada awal lagi. Pengorbanan tu kan, maksud dia cara mengajar apa semua. Dan orang yang akan nampak kita punya pengorbanan, orang yang akan desak lah, maksud dia kan, suruh untuk mohon. Itu sebenarnya bukan kita sendiri niat daripada awal aku nak buat ni untuk aku dapat GC apa tidak, bukan. Niat kita tu bila kita niat betul, Allah akan salurkan dan pemudahkan semuanya. Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak Ustazah. Kemungkinan ada kawan-kawan lain ada nak tanya Ustazah apa semua, saya bukalah ruang dan peluang ni. Okey, boleh. Ustazah, saya nak tanyalah, tapi ni soalannya tak adalah nampak macam formal sangat. Saya nak tanya, apa pandangan Ustazah lah sekarang ni? Kadang-kadang kita tengok ada ramailah guru-guru yang belum waktunya pencen tapi buat mohon pencen. Yelah, sebelum ni memanglah minat untuk menjadi guru, tapi dengan lambakan-lambakan kerja, dengan nak cakap luar bidang guru pun guru yang kena buat. Apa pandangan Ustazah? Apa yang kita, maksudnya apa, nak kembalikan niat ataupun kembalikan balik perasaan seronok tu mengajar? Okey, baik. Pada pandangan Ustazah lah ya, betul. Memang sekarang ni sejak akhir-akhir ni ramai guru yang kata masih panjang lagi jarak untuk beliau pencen, dah mohon awal disebabkan lambakan kerja yang sangat berat lah. Dengan zaman sekarang ni, dengan semuanya, jadi guru sebagai pengkeranian termasuk sebab jadi bagi pandangan akak lah daripada minat kita sebagai seorang guru tu perlu kekal lah. Walau apa sekalipun cabaran yang kita perlu buat, kita kena hadapi. Sekiranya kita tidak mampu untuk hadapi, bermaksud kita dah, minat kita tu dah kurang dah. Jadi kita kan mesti istiqamah. Niat kita daripada asal untuk mendidik sehingga kita habis perkhidmatan kita. Jadi itulah pada pandangan akak, perlu istiqamah lah. Dengan lambakan kerja walaupun rasa penat sekalipun kita buat. Sebab tu kita kena buat secara kata tak boleh nak tangguh-tangguh kan. Maknanya kalau tak tahu dari segi ICT, guru-guru yang lama lah kata kan, tak pandai. Sebab Ustazah tengok ada guru yang nak pencen pun ada yang minat untuk belajar ICT. Siap masuk kursus digital marvel lagi. Alhamdulillah baru-baru ni lah memang kata panggil nak apa kata
nak 1000 daya tak nak 1000 dalih kata ya. Walaupun dah umur nak hampir pencen tapi istiqamah beliau tu masih ada dan nak belajar. Dia pegang situlah. Maknanya dia teruskan buat, laksanakan apa yang diminta oleh kementerian. Okey? Okey, baik Ustazah. Kita jawab soalan saya. Istiqamah lah. Okey. Okey, seterusnya kawan-kawan yang ada soalan lain ke? Boleh tanya. Okey, kalau tak ada, Ustazah, kita nak minta bergambar cik. Bukanlah Okey. bergambar, maksudnya nak screenshot Yalah, lah ramai-ramai kan. Okey, boleh. Minta Ustazah keluar Tutup daripada slide. slide. Okey, Kak. Stop. 1, 2, Okey. 3. Okey, senyum kaulah. Okey dah. Okey, dah. Okey, dah. Okey, baik. Okey. Jadi Ada macam ni tak? Ha? Ada apa? Freestyle? Oh, Freestyle. Okey, cepat. 1, Okey. 2, 3. Okey. Baik. Alhamdulillah lah kita banyak hari ni dapat ilmu. Ya Ustaz Faiz, betul ya? Betul. Banyak ilmu dapat. Rasanya macam tak cukup Betul. sebenarnya jangka waktu yang kita perlukan ni sebenarnya kan. Betul. Sepatutnya lebih panjang lagi untuk perkongsian ilmu kita. Mungkin akan datang kita boleh share lagi ke Ustazah? Boleh ya? Boleh insya-Allah. Okey, insya-Allah. Jadi semua ni bakal-bakal ustazah lah ni, InsyaAllah. Ustazah doakanlah kami. Kita doakan semoga Panjang lagi adik-adik perjalanannya. semua adik-adik semua dipermudahkan segala urusan, belajar sampai sehinggalah capai impian cita-cita dan dapat berkhidmat untuk negara, anak-anak didik bangsa dan negara kita lah, Islam kita insya-Allah. Semoga berjaya semuanya dengan cemerlang, menjadi pelajar cemerlang, guru yang cemerlang insya-Allah bersama-sama. Amin. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okey. Bismillah.